Maka sebahagian mereka itu yang degil, yang nak juga menaikkan pada hari Sabtu, jadilah mereka itu qiratan khasiin, ya, untuk buruk-buruk, monyet-monyet yang khasiin, yang perangainya tak serupa manusia. Ya. Betul lagi pendapat mengatakan cimpanzi buruk itu sebenarnya manusia asalnya, tapi disumpah Allah SWT jadi buruk kerana keingkaran mereka nak menangkap ikan pada hari Sabtu. Ini tu dia. Dia balik pada tadi. Apa dia? Lam itu liya'budu tu al ta'budu maknanya. Agar mereka menyembah. Orang Arab selalu menjadikan huruf lam sebagai makna an dalam ayat yang berbentuk perintah. Jadi bila ayat perintah itu liya'budu wa may yu'minu illa liya'budullah. Jadi lam itu adalah an, adalah perintah sebenarnya. Dan saranan umpama firman Allah SWT, ya, yuridullah liyubayyina lakum. Surah An-Nisa ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah liyubayyina lakum. Maksudnya Allah SWT mahu yang dengan betul perintah yang halal dan haram dikahwini itu untuk menerangkan ini syariatnya. Ayat 26 surah An-Nisa. Jadi liyubayyina lakum tu, li itu ada maksud amar, maksud perintah. Dan ayat yang seterusnya surah As-Saff ayat 8, Auzubillahi yuriduna liyutfi'u. Surah Azim, mereka sedang berusaha nak memadamkan cahaya Allah, ini agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka mencuba untuk menghapuskan agama Allah. Itu dia. Kalau Allah firmannya lagi, wa umirna linuslima, surah Azim, dan yang mafhumnya, dan kita diperintahkan supaya bersanding pada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekian alam. Ayat 1 surah Al-An'am. Justru ikhlas merupakan niat yang tulus serta diambil kira. Ayat ini menjadi hujah bahawa setiap perkara, ayat ini menjadi hujah bahawa setiap perkara yang diperintahkan mestilah diniatkan atau disertai dengan niat. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, wuduk diperintahkan melalui firman Allah SWT, mafhumnya, ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, mafhum bila kamu hendak mengerjakan sembahyang di pada kamu berhadas kecil, maka ini berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu sampai habis. Ya, ayat 6 surah Al-Maidah. Jadi ikhlas ini, ya, adalah niat ini adalah satu dikira oleh ulama mazhab sebagai satu rukun dalam ibadah. Dalam wuduk kena ada niat, dalam solat kena ada niat, dalam puasa kena ada niat, dalam haji kena ada niat, dalam umrah kena ada niat. Tak ada niat, tak sah ibadah-ibadah ni. Wuduk tak sah, semayang tak sah, tawaf tak sah, puasa tak sah, ya, haji tak sah, umrah tak sah. Itu cerita dia. Baik. Sementara ayat ini pula menjadi dalil bahawa setiap perkara yang diwajibkan mestilah diniatkan. Jadi ayat ini menjadi dalil dalam ilmu fiqh bahawa setiap perkara yang diwajibkan mesti diniatkan. Lantaran itu hasil dari kombinasi dua ayat itu wajib meniatkan wuduk. Berdasarkan ini setiap perkara yang diperintahkan tidak dapat lari dari niat. Setiap individu naklah mengharapkan keridaan Allah untuk semua amalannya. Sementara itu, jika seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tanpa niat, dia tidak akan diberi ganjaran ketika itu. Tapi jika dia meninggalkannya kerana mencari keridaan Allah, dia diberi ganjaran kerana meninggalkannya. Tuan-tuan, kita kalau tinggalkan perkara maksiat tak ada niat, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat kerana niat kita nak mencari kebaikan, maka ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mengenai perkara-perkara yang diharuskan seperti makan minum, jika dia melakukan tanpa niat, dia tidak akan diberi ganjaran. Tetapi jika dia melakukannya kerana mencari keridaan Allah serta menjadikannya sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan ketaatan, dia akan mendapat ganjaran. Jadi makan minum ni, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan kita makan minum ni untuk kesihatan tubuh badan kita, maka ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah huruf lam yang terdapat dalam pada firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini hujah kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berkata ibadah bukan diwajibkan kerana ia boleh membawa seseorang kepada syurga atau menjauhkannya dari balasan neraka, tetapi sebaliknya disebabkan kerana kata
kerana kita adalah hamba, sedangkan dia adalah Tuhan. Seandainya tidak terdapat sebarang ganjaran sekalipun, kemudian dia memerintahkan kamu supaya beribadah, maka ia menjadi wajib atas dasar ubudiyyah atau perhambaan semata-mata. Ia juga membawa maksud bahawa siapa yang menyembah Allah kerana pahala dan pembalasan, maka disembah pada hakikat adalah pahala pembalasan itu, sementara Allah hanyalah sebagai perantara sahaja. Jadi kita dalam ibadah ni, kita buatlah ikhlas kerana Allah. Memang kita nak ganjaran, syurga berpahala, ya, sebagai habuan kita, bekal kita bawa kepada mahsyar nanti. Tapi sebenarnya, bila kita niatkan suatu ibadah itu kerana Allah, maka kita akan dapat redha Allah dan dapat pahala sekali. Tapi kalau kita niatkan nak dapat pahala, dapat pahala. Redha Allah tu belum tentu lagi dapat. Maksud dia, situ jelas. Ibadah ialah perbuatan merendahkan dan diri terhadap Allah. Sesiapa yang menganggap ibadah sebagai ketaatan, dia telah tersilap. Ini kerana golongan manusia menyembah para malaikat, Al-Masih dan berhala-berhala. Sebenarnya mereka tidak mentaatinya. Ibadah ni sebenarnya satu bentuk menghambakan diri dengan ketaatan. Bukan setakat menghambakan diri, tapi tak ada ketaatan, tak taat pada perintah Allah. Ini tak betul lah. Sebab Allah Ta'ala yang cipta kita, kita sepatutnya menghambakan diri kepada Allah dan melaksanakan tugas kita di atas muka bumi sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Begitu wallahu alam. Ini kerana golongan manusia menyembah para malaikat, Al-Masih dan para hal-hal sebenarnya mereka tidak mentaatinya. Ibadah menurut pandangan pengertian ini tidak berhak dipenuhi melainkan oleh Allah, oleh Yang Maha Esa pada zatnya dan Esa pada setiap zat dan perbuatannya. Biasanya seorang itu meletakkan suatu perbuatan semata-mata kerana satu faktor dan bukan kerana ada faktor lain yang mendorong pelakuan tersebut. Firman Allah SWT, mukhlisina, adalah satu peringatan tentang kewajipan yang berada dalam keikhlasan sebanyak dari permulaan sesuatu perbuatan sehinggalah aktif. Orang yang ikhlas mukhlis adalah orang yang merelakan sesuatu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu, atau mengelak kerja satu kewajipan antara kewajipan itu sendiri. Jadi bila mukhlisin ni, ikhlas ni, macam yang kita sebut dalam kuliah-kuliah lepas, umpama mencari sumur hitam di atas, batu hitam pada malam yang gelap. Tapi yang jelasnya, sebenarnya ikhlas itu boleh dicari dengan kita mentuduskan diri kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana mengharapkan pahala sekalipun atau ganjaran dunia sekalipun, pujian, persamungan orang, anugerah dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya ya tujuan kita melakukan ibadah pada Allah SWT, kerana keikhlasan kita akan diuji di situ. Orang yang firman Allah SWT, mukhlis adalah satu peringatan dan kewajipan berada dalam kisah semenjak dari permulaan sesuatu perbuatan hingga akhir. Orang yang ikhlas yang mukhlis adalah orang yang melakukan satu kebaikan lantaran baiknya perbuatan itu, atau mengerjakan satu kewajipan melantaran kewajipan itu sendiri. Dia melakukan perbuatan tersebut dengan penuh ikhlas kepada Tuhannya, bukan kerana riak, sum'ah, mencari kemasyhuran atau untuk tujuan lain. Jadi buat kerja betul tu kerana nak sebab-sebab Allah, bukan kerana nakkan jawatan, bukan kerana nakkan pangkat, bukan kerana nakkan kedudukan, bukan kerana nakkan kepentingan dunia, kemewahan dan sebagainya. Wallahu alam. Bukan kerana tunjuk ke orang riak ke, bukan. Bahkan para ulama berkata, janganlah menjadikan syurga sebagai matlamat dan pembebasan dari neraka sebagai matlamat sekalipun ia memang diperlukan. Mereka berkata lagi, antara bentuk keikhlasan adalah seorang itu tidak menambahkan sesuatu ibadah dengan ibadah yang lain kerana sesuatu yang lain. Umpamanya syariat melakukan korban ialah dengan seekor kambing. Bila dia menyembelih 2 ekor kambing, seekor kerana Allah dan seekor lagi kerana seorang raja, perbuatan ini tidak harus dilakukan, malah ia melambangkan kesyirikan. Nampak? Ada unsur syirik rupanya bila kita semata-mata beribadah kerana nakkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita kena ikhlas lillahi ta'ala. Kita niat semayang kan, soli, niat wudu, nawaitu rafa'al hadathil asghar istibati salat fardukan alaihi lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Mandi wajib lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala. Semua yang dikatakan sebagai ibadah itu sebenarnya lillahi ta'ala, kerana Allah SWT. Barulah
ya ganjaran itu akan mai sekali.